Selamat pagi, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda di Bernama TV dan sudah pastilah seperti yang dijangkakan kita masih lagi akan membincangkan isu belanjawan 2021 itu topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara. Dan ini merupakan satu topik yang sebenarnya sedang mendapat perhatian. Seluruh rakyat Malaysia sedang menumpukan perhatian dan esok kira-kira jam 3 petang difahamkan bahawa yang pembentangan bajet 2021 ini akan dibentangkan di Dewan Rakyat. Dan sesuatu yang menarik juga kalau kita mengikuti perkembangan terkini seperti apa yang telah pun diumumkan di Parlimen hari ini bahawa hanya 80 ahli Parlimen dibenarkan untuk berada di dalam Dewan Rakyat nanti. Jadi ini juga merupakan satu perkembangan yang menarik sebenarnya. Baiklah, untuk bercakap tentang isu ini, saya ada seorang tetamu yang menemani saya di studio dan kita ada juga seorang tetamu yang akan kita hubungi melalui kemudahan Skype dan kita juga akan mencuba untuk menghubungi seorang lagi tetamu melalui rakaman suara yang telah pun kami sempurnakan. Tetapi sebelum itu, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada yang berbahagia, Datuk Dr. Madeline Burma, seorang pemerhati ekonomi yang sudah tidak asing lagi. Jadi, Datuk, tahniah di atas gelaran yang dianugerahkan oleh Kerajaan Sarawak baru-baru ini. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bernama kerana sudi sentiasa menjemput saya. Mungkin antara faktor juga dan juga kepada Kerajaan Negeri Sarawak yang telah memberi pengiktirafan yang begitu tinggi bagi diri saya. Jadi setinggi tahniah kepada Datuk Dr. Madeline. Dan kita juga ada tetamu yang akan kita hubungi melalui kemudahan Skype, iaitu yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Zakaria Abdul Rashid yang merupakan bekas pengarah eksekutif di Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia ataupun MIR. Dan sudah tentulah banyak yang boleh kita perolehi nanti bersama-sama dengan Profesor Emeritus Datuk Dr. Zakaria yang juga merupakan seorang yang cukup berpengalaman bila kita bercakap tentang isu-isu yang berkaitan dengan ekonomi. Dan seorang lagi tetamu yang akan kita hubungi melalui rakaman suara ialah yang berbahagia Profesor Madya Dr. Safwan Muhammad Noor yang merupakan pensyarah keuangan di Universiti Malaysia Terengganu dan beliau juga merupakan seorang penyelidik bersekutu di Victoria Institute of Strategic Economic Studies, Victoria University di Australia. Dan kami juga sebenarnya ingin memberi ruang dan juga peluang kepada anda untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Jadi jangan lupa dua talian seperti biasalah kami sediakan kepada anda di 0326979768 dan juga 0326979767. Baiklah, ini sesuatu yang menarik sebenarnya Datuk Dr. Madeline ya. Belanjawan ataupun bajet 2021 ini dianggap sebagai bajet pengembangan sebenarnya. Jadi apa yang dimaksudkan bila kita sebut sebagai bajet pengembangan itu sebenarnya, Datuk? Okey, terima kasih saya just panggil Dr. Mac pun tak apa. Okey, sebab saya lebih biasa. Okey, tak apa. Okey, dalam bajet ni perlu kita fahami bajet ni hanya untuk 1 tahun. Ada orang beranggapan bahawa bajet ini untuk macam seolah-olah dia rancangan Malaysia ke-12, rancangan Malaysia ke-10, ke 5 tahun sebagainya. Bajet adalah setiap tahun. Jadi biasanya dia akan dibentangkan pada penghujung tahun untuk tahun depan. Okey. Jadi bajet ini juga menggambarkan kemampuan kerajaan dari segi hasilnya, okey. Di mana berapa banyak hasil yang akan diperolehi, itu macam kita kata poket di sebelah kiri, dan juga berapa banyak yang akan dibelanjakan. Now, bila kita lihat disebut sebagai expansionary budget ataupun tadi disebut bajet pengembangan, tapi lebih mudah expansionary budget ataupun bajet yang menguncup, biasanya dia menerangkan bahawa perbelanjaannya tinggi. Okey. Jauh lebih tinggi daripada mungkin besar kemungkinan daripada hasil yang akan diperolehi. Maksudnya biasanya bajet pengembangan ini diamalkan ataupun dilakukan dalam keadaan seperti yang kita sedia maklum sekarang, iaitu seperti COVID ini, iaitu memastikan bahawa ekonomi itu akan terus bergerak. Sebab kalau bajet itu kecil, maknanya peruntukan itu kecil, maka ekonomi tidak boleh bergerak. Dia ekonomi ini seperti apa kata orang, dia macam roda. So dia kena ada minyak dia untuk mempelincirkan dia. Jadi bajet ini nanti akan berfungsi seperti itu ya. So banyak nanti kita akan melihat apakah
perbelanjaan. Kalau tak silap saya, besar kemungkinan kerajaan akan membelanja wang yang banyak untuk memastikan bajet 2021 ini memenuhi kehendak, iaitu untuk melandaikan kelok COVID ini. Itu dulu sebagai permulaan, ya. Okey, cuba kita dapatkan pandangan juga daripada berbahagia Datuk Dr. Zakaria di Skype sekarang ini, kerana saya percaya mungkin Datuk Dr. Zakaria juga ada pandangan yang tersendiri berkaitan dengan bajet ini. Barangkali Datuk, kalau kita lihat kepada senario semasa lah kita mengalami COVID-19, pandemik COVID-19, dan akibatnya itu semua dah tahulah bahawa sektor ekonomi menghadapi satu impak ataupun kesan yang cukup membimbangkan kita sebenarnya, dan kerajaan dalam usaha untuk mengimbangi kesihatan rakyat terutamanya menghadapi COVID-19. At the same time juga kerajaan juga harus memikirkan bagaimanakah untuk menggerakkan semula ekonomi supaya ianya dapat memenuhi setiap kehendak rakyat dan sebagainya. Jadi apakah Datuk melihat bahawa ini merupakan satu belanjawan yang cukup sukar bagi kerajaan, tetapi ianya harus dilakukan demi masa depan negara? Komen sikit Datuk Dr. Zakaria. Ya, terima kasih banyak Bernama dan juga Syakawi. Ya. Keadaan sekarang ni selalu disebut sebagai unprecedented. Ya. Kerana dia bukan saja menyentuh kepada masalah di Malaysia ni, tetapi adalah masalah global. Betul. Dan perkara ini bukan berlaku seperti biasa, iaitu kita pernah mengalami apa yang dipanggil sebagai kepelesetan ataupun recession, kan. Ya. Tetapi apa yang kita alami sekarang ni ialah scale recessionnya yang terlalu besar, dan dia telah menyentuh ataupun dia telah merangkumi seluruh dunia. Yeah. Dan yang kita maksudkan sini ialah termasuk dunia maju seperti US, Eropah. Jadi kita masih ingat lagi ada orang yang menyamakan masalah yang kita hadapi sekarang ini dengan kegawatan ekonomi pada tahun 1930-an. Tapi kita tidak boleh mengatakan dia masih sama, kerana ini kita kena menunggu kesannya mungkin lepas 3 tahun baru kita tahu sama ada apa yang kita hadapi kali ini adalah bersama dengan ini. Jadi tentunya bila kita menyiapkan belanjawan dalam suasana seperti ini, tentunya satu langkah yang luar biasa juga yang kita lakukan. Cuma di sini ramai orang akan mempersoalkan sama ada kerajaan bersedia ataupun kerajaan mampu mengatasi masalah ini. Bagi saya fikir soal persediaan kemampuan itu sudah tak timbul lagi. Kerana kerajaan yang menanggung tanggungjawab ini mau tidak mahu terpaksa menghadapinya. Jadi kita dah tahu bahawa sekarang ni rakyat Malaysia, utamanya isi rumah yang berkeadaan rapuh, sedang mengalami saya katakan krisis kebajikan. Kesejahteraan. Jadi dan juga sektor perniagaan juga sedang mengalami krisis keupayaan mereka meneruskan kegiatan. Jadi dua-dua sektor isi rumah dan juga sektor perniagaan dua-dua terkesan. Maka di sini apa yang Syakawi kata betul, kita terpaksa mengimbangi antara life and livelihood. Jadi yang perkara ini yang harus ditangani dalam belanjawan 2021. Okey, okey. Nanti kita akan dapatkan pandangan Datuk Dr. Zakaria semula. Kita juga nak dapat pandangan daripada Datuk Dr. Madeline lah. Kalau kita lihat ataupun dengar apa yang disebut oleh Datuk Dr. Zakaria. Jadi ini merupakan satu belanjawan yang penuh cabaran. Sebenarnya. Memerlukan satu keberanian yang luar biasa dari kerajaan sendiri. Dan ini yang harus difahami oleh rakyat sebenarnya. Jadi jangkaan Dr. Madeline sendirilah antara sektor yang
mungkin ya kita gunakan istilah yang akan diberikan tumpuan yang begitu hebat sebenarnya dalam belanjawan kali ini dalam usaha untuk kembali semula memberikan kelegaan kepada rakyat secara keseluruhannya. Jadi sebelum saya menjawab soalan tu, biar saya sambung apa yang dikatakan oleh Prof tadi. Saya begitu tertarik dengan dia kata apabila dia kata unprecedented. Ya. Memang tidak pernah berlaku sebelum ini. Ramai orang menyamakan dia dengan 1997 dengan krisis yang pernah kita lalui. Dalam ingatan kita ramai kita berada dalam situasi itu. 1997 negara mengalami krisis keuangan. Okey, di mana krisis itu hanya berlaku dalam sektor financial. Dan dia bermula di rantau Asia. Tetapi di negara maju benda itu tidak terkesan. Tapi krisis yang kedua pula iaitu 2008-2009 dipanggil subprime crisis, di mana dia berlaku di negara maju tetapi kita menerima kesan. Tapi yang kali ini yang uniknya perlu saya tegaskan seperti yang apa Prof katakan tadi, di mana dia berlaku secara serentak di seluruh dunia. Itu nombor satu. Nombor dua, dan dia berpunca bukan dari segi masalah ekonomi tetapi dari segi kesihatan. Now, di Malaysia yang menjadi masalah dia lagi, dia ada tiga segi. Satu, pandemik, kesihatan awam. Kedua, dia berkait dengan ekonomi. Dan sejak kebelakangan ini muncul lagi satu lagi paksi, yang ketiga politik. So inilah dia bila disebut aja cabaran, maka kalau kita lihat apa yang berlaku bagi saya bajet yang 2021 ini, di situ perimbangan yang bukan saja mengimbangkan antara bagaimana nak memastikan kesihatan dijaga, sebab kalau nak jaga kesihatan maka kita perlu lockdown. Sebab vaksin tak jumpa lagi. So lockdown, buat apa segala-galanya, itulah yang terbaik. Bila kita lockdown pula, maka ini pula akan menjejaskan ekonomi. Jadi peninglah kepala betul. Saya memang itu yang rakyat semua tertunggu. Now, tambah lagi satu lagi dinamik, diluluskan tak bajet ini? Ini politiknya. Katanya tadi 80 orang kan. Tapi sebenarnya kita ada 222. So mereka ada memang akan mendebat dan memastikan. Dan dalam seingatan saya kalau tak silap dalam 2018 dulu memang itu aja sekali di mana bajet kerajaan persekutuan hampir tidak diterima. So ini antara satu lagi yang. So dalam sejarah Malaysia ini bajet federal yang nak ditolak tu memang jarang sekali sebab biasanya mereka ada two-third majority. Jadi benda itu mudah sekali untuk dilepaskan. Jadi kita lihat dengan ada yang titah yang di-Pertuan Agong mengatakan jangan politikkan, perlu ada satu bajet yang keseimbangan. Jadi ini penting bagi kita. Okey, balik kepada jadi lepas saja itu, maka saya nak kaitkan dengan apakah sektor-sektor kita dah jadi nuju bab belalang ni nak membuat ramalan ni. Saya melihat ada dua perspektif ya. Satu sektor yang betul-betul terjejas oleh pandemik ini, yang begitu terjejas, mungkin ada 3 sektor. Itu sektor yang terjejas. Satu lagi yang saya bayangkan keutamaan juga akan diberikan dalam bajet inilah bagaimana mencari sektor-sektor yang mana yang boleh memulihkan kembali ekonomi kita, memulihkan rakyat, kehidupan rakyat, memulihkan kehidupan apa tadi yang disebutkan Prof tadi, SME, PKS, perusahaan kecil sederhana, dan juga memulihkan ekonomi kita supaya bangkit semula. Jadi ada dua perspektif di sini. Yang satu, yang terjejas paling teruk bagi saya memang tidak boleh kita nafikan ialah pelancongan kita, sektor pelancongan kita. Maka saya rasa ramai dah tahu pelancongan hospitality, travels and things like that memang terjejas teruk ya. Dan saya sering mendengar YB Menteri Nancy Shukri Datuk Ahmad Nancy Shukri banyak melakukan program dan membincangkan apa yang perlu dilakukan, dan saya membayangkan memang kerajaan akan memberi keutamaan. Logistik memang hampir saya lihat macam seolah terputus ya. Of course perkilangan banyak terjejas kalau kita lihat dalam data dosen. Jadi ini antara yang sektor-sektor yang sangat penting. Makanan saya rasa akan menjadi sektor yang perlu diberi keutamaan di masa depan. Okey. So itu yang sektor bagi saya dalam dalam bajet besok saya mengandaikan benda ini akan diberi perhatian. Mungkin ada insentif yang akan diberikan, bantuan yang akan diberikan, pengecualian cukai, macam-macam insentif yang diberikan kepada sektor itu supaya membangkitkan semula ekonomi. Dan yang satu lagi sektor tadi saya sebut yang berpotensi
berpotensi untuk mewujudkan peluang pekerjaan, berpotensi untuk mengekalkan ataupun kelangsungan kehidupan rakyat, memastikan SME boleh bergerak dengan baik, dan juga yang ketiga ialah boleh memulihkan ekonomi. Jadi ini ada yang kita katakan sektor-sektor yang di masa hadapan, 5 tahun akan depan. So kerajaan juga perlu memberi keutamaan. Dan yang boleh saya sebut ketika ini yang banyak juga lah sebelum ini, gig economy. Okey, atas talian semua tu. So jadi maknanya sekarang kerajaan bukan hanya perlu memberi fokus memulihkan sektor-sektor yang terjejas, tetapi memikirkan apakah sektor-sektor yang boleh mewujudkan peluang pekerjaan, mewujudkan sumber pendapatan kepada isi rumah, perniagaan boleh berkembang balik dan juga menjana pertumbuhan ekonomi. So bagi saya memang gig ekonomi memang saya membayangkan kerajaan akan memberi keutamaan dan juga healthcare. Jagaan kesihatan. Ya awam Okey, itu dia dua sektor yang. Okey, cuba kita dapat pula pandangan daripada Datuk Dr. Zakaria. Mungkin Datuk juga ada pandangan yang tersendiri bila kita bercakap tentang apa yang perlu dilihat secara serius dalam belanjawan. Apa yang kita jangkakan sebenarnya seperti apa yang disebut oleh Dr. Madeline tadi. Bagi pandangan Datuk sendiri, sektor-sektor mana untuk yang Datuk melihat bahawa ianya akan diberi satu perhatian yang cukup serius dalam belanjawan 2021 kali ini? Syarkawi, saya tak mahu berfikir macam mana cara Syarkawi cakap nanti. Okey. Kerana apabila kita cakap soal sektor, kita akan menjurus pemikiran kita kepada memikirkan tentang sektor-sektor yang boleh menjana ekonomi. Tapi bagi saya sekarang ni, dia ada dua perkara sini. Yang pertama ialah dari segi bajet ini boleh digunakan sebagai instrumen untuk bela nasib isi rumah yang terjejas. Jadi dalam soal ini bukan soal lagi untuk menjana ekonomi tidak, tapi untuk menjaga kebajikan, jaga kesejahteraan isi rumah ini. Jadi dalam hal ini ada banyak. Kita dah tahu sebelum kita memasuki COVID-19 lagi, kita dalam keadaan yang kurang bersedia. Iaitu misalnya dikatakan dalam HIS 2019 kita telah redefine kita punya kemiskinan. Dan sebenarnya keadaan kemiskinan kita tidaklah seindah yang mana kita tahu sedulu, iaitu kemiskinan mutlak pun sebenarnya besar. Kemudiannya kita ada kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif pun dah cukup besar juga. Iaitu dah masuk saya fikir dalam 22-23% daripada isi rumah dah masuk kemiskinan relatif. Kemudiannya kita ada pula miskin pelbagai dimensi. Dan miskin pelbagai dimensi ini kebanyakannya terdapat dalam kawasan bandar. Dan dalam kawasan bandar di Malaysia, kadar padaran kita dah cukup tinggi dah, 76.2% pada 2019. Bermakna kemiskinan bandar ni adalah fenomenanya widespread. Dan kemudian saya nak kaitkan satu lagi ialah tentang ini pendapatan wajar. Pendapatan wajar tahun 2016 dan 6,500. Tetapi pada tahun 2020 ni saya fikir dah masuk dekat 7,000, 6,800, 6,900 gitu. Dekat-dekat dengan tu. Jadi bermakna mereka yang di bawah daripada pendapatan wajar ni mudah sangat sekarang ni termasuk dalam mereka yang juga. Jadi bermakna soal kerapuhan isi rumah kita ini agak meluas. Saya fikir saya jangkakan dalam 65% gitu lah, dekat-dekat 70% itu isi rumah kita setelah COVID ini akan terkena masalah kerapuhan. Jadi bermakna belanjawan ini patut digunakan untuk pihak memastikan bahawa keadaan mereka ini terjaga. Dan yang
baru yang keduanya, barulah nak ceritakan soal sektor-sektor ekonomi, baru soal penjanaan. Jadi soal penjanaan ini saya setuju dengan apa yang Dato' Madeline katakan tadi. Saya nak tambah kat sini, kita cari sektor-sektor ekonomi yang kalau boleh yang berorientasikan domestik. Maknanya dia perbelanjaan peniaga-peniaga yang boleh memberikan multiplier effect untuk pengembangan domestik. Jadi kita kuranglah memberikan kepada aktiviti yang boleh memberikan manfaat lebih kepada negara-negara luar. Jadi kita tak tahu lagi di luar itu pun nasibnya masih lagi kabur. Kan? Jadi maksudnya di sini apa yang Dr. Madeline kata saya setuju juga, iaitu misalnya katakan sektor pelancongan, sektor travel, penginapan, lepas itu sektor food and beverages dan juga logistik. Dan sini banyak juga yang apa yang Dr. kata pun saya setuju juga lagi, iaitu kebanyakan mereka ini dalam small and micro enterprises, dan juga kebanyakan mereka ini ada yang telah pun melakukan, banyak juga yang telah melakukan kerja informal. Kerja informal. Jadi kalau kita lihat pada 2020 kita akan mengalami KDNK yang makin mengecil, dan pengangguran kita akan banyak berlaku. Saya jangkakan dalam keadaan yang buruknya lebih daripada 1 juta. Walaupun sekarang ni kita pengangguran lebih kurang 47%, tetapi setelah PKPD sekarang ni bermula daripada Oktober, November, Disember ni, saya fikir mungkin boleh capai lebih daripada 1 juta. Dan maknanya dia kegiatan sektor-sektor ekonomi yang boleh menjana pekerjaan dan boleh menjana pendapatan di rumah. Itu yang harus diutamakan. Okey, kita akan menarik. Kita akan sambung lagi Dato' Sekara dan juga Dato' Dr. Madeline, tapi biasalah kita berehat dulu buat seketika, dan sekiranya anda juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat, jangan lupa gunakanlah 2 talian yang kami sediakan kepada anda di 0326979767 dan juga 0326979768. Kita rehat dulu. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini, dan seperti yang saya sebut kepada anda, seorang lagi tetamu sebenarnya akan berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu Belanjawan 2021 ini, dan kebetulan juga kita telah pun melakukan satu rakaman suara yang lebih awal sebenarnya bersama dengan tetamu kita, iaitu yang berbahagia Profesor Madya Dr. Safwan Muhammad Noor yang merupakan pensyarah keuangan di Universiti Malaysia Terengganu. Jadi apa kata kalau kita dengar sekarang ini rakaman suara yang telah pun kami lakukan bersama dengan beliau. Cuba kita dengar sekarang. Kita dapat lihat bagaimana krisis COVID-19 memberi kesan yang amat signifikan kepada ekonomi dunia dan juga pasaran kewangan. Berdasarkan analisa yang telah saya dan sekumpulan penyelidik antarabangsa jalankan, aspek fundamental, teknikal dan portfolio pelaburan secara keseluruhannya, kejatuhan pasaran saham dan prestasi yang kurang baik based on penanda arah seperti Sharpe dan Sortino ratio, maximum drawdown dan lain-lain, menunjukkan pelabur-pelabur memandang serius tentang risiko dan ketidakpastian yang semakin tinggi berkaitan pandemik kesihatan ini. Dan semakin banyak masalah pengangguran berlaku. Sebagai contoh, di Amerika Syarikat, ada laporan menyatakan lebih 30 juta penyewa rumah berisiko untuk diusir kerana tidak mampu membayar sewa. Di Australia pula, as a perspective, sewaktu WHO mula-mula isytihar COVID-19 sebagai pandemik dulu, sehingga 600,000 orang yang dibuang kerja dalam tempoh bulan Mac ke April 2020. So by definition, impact coronavirus kepada negara kita sebenarnya lebih dirasai, terutama bagi golongan berpendapatan rendah B40. Negeri-negeri di pantai timur khususnya, yang mana secara amnya mempunyai median pendapatan lebih rendah,
berbanding kebanyakan negeri-negeri lain di Semenanjung adalah dilihat lebih terkesan, lebih-lebih lagi dalam keadaan musim tenggujuh ini. Nelayan contohnya berdepan dengan masalah pendapatan yang terjejas disebabkan tidak dapat turun ke laut pada musim tenggujuh. Jadi ada permintaan untuk dinaikkan elang sara hidup mereka bagi menampung kelangsungan hidup keluarga semasa tidak dapat turun mencari rezeki di laut. Ada juga berita mengatakan yang terpaksa tetap keluar walau berdepan dengan ombak tinggi dan laut yang bergelora semata-mata untuk nak mencari rezeki. Petani dan peternak juga turut terjejas. Secara amnya, kategori pertanian adalah essential services yang diteruskan untuk memastikan bekalan komoditi pertanian dapat diteruskan. Pada awalnya kerugian berlaku sebab lembakan sayur yang tidak terjual, tapi masalah ini boleh diatasi dan ramai juga yang menggunakan teknologi atas talian untuk urusan jualan. Pencari rezeki lain turut terjejas seperti pengayuh beca dan wanita khususnya ibu tunggal yang terpaksa keluar bekerja untuk menampung anak-anak. Perlu diingat, faktor kewangan adalah salah satu penyebab utama di dalam kesihatan mental dan keadaan terdesak boleh menyebabkan sesuatu kejadian yang kita tidak inginkan berlaku. Dalam kata lain, masalah kewangan dan impak daripada COVID-19 ini memang sangat dirasakan terutama kepada golongan B40, lebih-lebih lagi kategori miskin dan miskin tegar. So, belanjawan 2021 ini diharapkan dapat sedikit sebanyak meringankan beban rakyat, terutamanya golongan berpendapatan rendah. Belanjawan 2021 dirangka ketika Malaysia berdepan situasi krisis ekonomi dan kesihatan yang kritikal. Ia disediakan dengan harapan untuk menangani masalah COVID-19, seterusnya melindungi rakyat supaya tidak terjejas untuk meneruskan kelangsungan hidup. Dan ramai pakar yang menganggap ia merupakan satu belanjawan bersifat inklusif. Basically ada 4 fokus utama untuk belanjawan kali ini. Dan saya nampak 2 fokus berkait rapat dengan golongan B40 dan miskin tegar di negara kita, termasuk Pantai Timur. Yang pertama adalah memperkukuh kesejahteraan rakyat untuk melindungi golongan mudah terjejas, serta memperkasa dan meningkatkan kualiti kehidupan rakyat. Manakala yang kedua adalah memacu pertumbuhan ekonomi, dan juga menjana peluang pekerjaan. So, kerajaan perlu menyalurkan peruntukan luar jangka untuk menangani wabak COVID-19 dan pada masa yang sama untuk menancapkan ekonomi. Kita dapat lihat viral, ramai tertanya kenapa tidak buat PKP semula. Dalam masa yang sama, pihak lain pula sangat keberatan kalau ia dilaksanakan semula, sama ada di tempat mereka ataupun nationwide, sebab tiada sumber pendapatan untuk menanggung keluarga mereka. Jadi kerajaan sebenarnya menghadapi cabaran untuk seimbangkan keselamatan nyawa rakyat dan juga kelangsungan hidup. Selain itu, perlu juga untuk mengimbangkan matlamat untuk nak mengurangkan impak jangka masa pendek dengan membantu mereka yang terkesan dengan COVID-19 serta keperluan jangka masa panjang seperti pelaburan yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing ekonomi negara. Kita dapat lihat ada beberapa inisiatif dan juga cadangan daripada pelbagai pihak. Sebagai contoh, bantuan sara hidup bulanan, pengeluaran wang dari akaun 1 KWSP, pengecualian atau penurunan yuran IPTA, lanjutan moratorium, kad-kad voucher, plan mobile data dan sebagainya. Jadi kerajaan boleh perhalusi dan pertimbangkan cadangan-cadangan ini, mengambil kira kelangsungan hidup tanpa mengorbankan masa depan dengan mengelakkan kemungkinan salah guna, seterusnya mengelakkan juga daripada tercetusnya domino effect yang menjurus kepada permasalahan yang lebih besar. Tapi kita kena ingat dalam masa yang sama, ramai di antara golongan yang memerlukan tersebut bukan untuk bermewah seperti beli handphone baru, mountain bike, PS5 dan lain-lain. Ramai yang perlukan duit semata-mata untuk kehidupan seharian, termasuk makanan dan keperluan lain. Jadi kalau boleh saya juga ingin tambah, selain inisiatif kerajaan melalui belanjawan ini, saya berpendapat kepentingan institusi zakat, wakaf dan endowment semakin perlu kita highlight, khususnya dalam membantu golongan asnaf dan B40, those who are really in need for their financial sustainability. Dan dalam masa yang sama, rakyat juga perlu berhati-hati dengan penipuan atau skam pelaburan dan judi online.
Baik, itu pandangan setinggi-tinggi. Terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Safwan Mohamad Noor, itu pensyarah kewangan di Universiti Malaysia Terengganu, melalui rakaman suara yang kami lakukan. Baik, kembali semula kepada Datuk Dr. Madeline. Ini sesuatu yang menariklah kalau kita petik daripada apa yang disebut oleh Datuk Dr. Zakaria tadi. Dan kita pun bincang secara ringkas tadi, iaitu tentang merancakkan semula perkembangan ekonomi di dalam negara kita. Kita tak boleh juga mengharapkan apa yang akan berlaku di luar, kerana itu juga masih belum ada ketentuan yang pasti. Tetapi kita lihat sebelum ini pun kerajaan dalam usaha untuk merancakkan semula perkembangan ekonomi melaksanakan apa yang disebut sebagai pakej rancangan ekonomi. Betul. Dan sebagainya. Apakah Dr. Madeline melihat bahawa mungkin pakej-pakej seperti ini akan diteruskan dalam belanjawan 2021 nanti, dan mungkin ianya akan dikembangkan lagi dalam usaha untuk merancakkan semula ekonomi di dalam negara kita? Okey, terima kasih ya, sebab saya tertarik juga apa yang disebutkan oleh Prof tadi, bila dia menyebutkan tentang bagaimana kita perlu negara, mungkinlah dia kata, sebab dia pun macam kita juga tidak berkesempatan lagi tahu apakah akan dibentangkan esok, di mana tumpuan harus diberikan kepada pembangunan secara dalaman kita, domestik ya. Di sini Prof sebelum ini pun pernah menyebut bahawa kita macam seolah tidak bersedia ataupun tidak mahu bersedia. Saya ingat lagi dalam the last discussion saya bersama dengan dia, dia pernah menyebut itu. Dan sebagai ketua eksekutif MIER, apa yang disebutkan itu perlu diambil perhatian yang serius oleh kerajaan. Dan sekarang kita sebenarnya merasai kesan daripada ketidakseriusan kita di peringkat awal pada mula dulu. Memang ada usaha untuk mengubah ekonomi negara itu supaya tidak terlalu there is an attempt lah to change transform the ekonomi, jangan terlalu bergantung pada satu-satu sektor. Memang ada ya. Dan juga bagaimana untuk menjana ataupun memastikan ekonomi dalaman ini diperkukuhkan supaya lebih lestari, bersifat resilient. Ini yang perkataan yang sering disebut, inklusif, resilient, bunyinya sedap atas kertas. Tapi macam mana nak melaksanakan ya. Okay. So balik kepada apa yang disebut oleh Prof Zakaria tadi, saya memang amat bersetuju ya. Sebab kerajaan seperti yang kita sebut tadi, bagaimana nak mengimbangkan ya, melandaikan kelok pandemik, iaitu dari segi kesihatan, dan yang satu melandaikan kelok kemuncupan ekonomi, itu kelok ekonomi pula. So jadi nak mengimbang ini memang sukar. Jadi di situ tadi ada kaitan. Memang kalau kita tengok ya dari segi ekonomi, kita zaman dulu lagi lah kita banyak bergantung pada pelabur asing. Kita banyak bergantung, kita di ekonomi terbuka, maka kita banyak bergantung kepada dagangan dengan negara luar. Tapi COVID ini betul-betul memberi bukan kesedaran, bukannya tak sedar, dulu lama dah sedar, memberi keyakinan kepada kita bahawa inilah waktu yang terbaik untuk kita mengubah model ekonomi kita. Apakah bentuk model ekonomi baru yang akan kita perkenalkan? Sebab kita dah tak boleh guna yang lama. Kalau dulu, you bayangkan, zaman dulu memang tak ada kerja lain, memberi insentif supaya menarik pelabur asing. Macam seolah pelabur asing ini macam kita mendewakan mereka, kita bersaing antara negara-negara jiran kita untuk menarik pelabur asing. Kita buka insentif ni, buka insentif tu, akhirnya yang untungnya sebenarnya pelabur asing. Tapi sekarang kita mula sedar bahawa domestik ekonomi itu juga sama penting. Maknanya kita menggalakkan pelabur dalaman kita, bagaimana nak menarik pelabur dalaman kita untuk melabur dalam negara kita, dan pada masa yang sama kita membangunkan ekonomi kita yang tadi disebut, orang ekonomi sukalah dipanggil multiplier effect, kesan multiplier berganda ya. Maknanya kalau sesuatu aktiviti itu daripada duit RM1, dia boleh menghasilkan berapa banyak peluang pekerjaan, berapa banyak hasil yang boleh dihasilkan, daripada kita membangunkan projek yang mana nampak megah, nampak mewah, tetapi dia tidak banyak meninggalkan kesan. Yang berlaku ialah ini yang saya khawatir ni, kita sibuklah dengan nak membangunkan projek-projek mega nanti. Siapa pekerja dia? Kalau masih lagi, sebab saya daripada Bangi nak datang ke sini tadi, lalu dah jalan tu Razak, saya tengok TRX dan situ projek besar-besaran. Saya tengok mungkin saya tak kenal lah muka orang Malaysia, tapi memang majoriti kalau saya baling tu memang akan pekerja asing. Jadi ini yang perlu kita fikirkan ya, dalam kita nak membangunkan ekonomi negara kita. Yang diutamakan ialah rakyat kita ya. Tadi disebut kelangsungan hidup, maknanya there must be food on the table. Kalau dulu kita dengar
tadi Prof ada menyebut hampir 1 juta penganggur dan kalau tak silap saya pada yang paling tinggi sekali 5.3% ke 5 point berapa peratus pada bulan Mei. Wow, kami yang menengok angka tu macam doktor menengok jantung denyutan jantung. Bila lah benda ni nak turun, bila nak turun. So sekarang syukur kita sekitar dalam 4.7. Tapi selama ini kita banyak di mana ekonomi kita berada dalam apa yang kita gelar sebagai guna tenaga penuh, sekitar 3%, 3.4%, iaitu di mana orang nak bekerja ada kerja. Yang sekarang orang nak kerja langsung tak ada kerja. Dan ini yang menakutkan, yang angka-angka sebegini. Belum lagi kita dengan debt ratio, nisbah hutang kepada GDP, belum lagi kita mendengar tentang fiscal deficit. Ini angka-angka orang ekonomi apa kata orang bukan dia suka, tapi benda yang menyebabkan kami gusar, khawatir. So tapi macam rakyat jelata dia tak tahu moratorium lanjut ke tak. Disambungkan tidak bantuan-bantuan ini. Apakah KWSP akan dikeluarkan? Saya secara jujur diri saya sendiri, saya mengharapkan memang kerajaan perlu memberi perhatian kepada kelangsungan hidup rakyat tadi. Prof katakan tadi memang sepatutnya itu yang perlu diutamakan sebelum kita memfokus kepada ekonomi. Tapi tak apalah, benda tu memang akan berlaku serentak sebenarnya dalam bajet ini. Maknanya untuk kelangsungan ini memang rakyat ramai, rata-rata bila kita tanya mereka itu semua nak bantuan ini diteruskan, penjana lah, penjabinnya, entah ilas tari, subsidi kerja untuk SME dan sebagainya. Tetapi saya lebih nak, sebab saya khawatir di mana semua duit nanti, di mana kerajaan nak dapat duit. Sanggup tak kita, sebab kita tak mampu lagi menarik pelabur asing, mungkin kita tidak boleh. Kedua, dagangan antarabangsa sekarang meningkat, tapi still kita tak pasti juga. Jadi sumber yang paling kuat sekali ialah cukai. Sanggup tak rakyat Malaysia meningkatkan jumlah membayar cukai yang lebih? Bila kerajaan kata kita tak cukup duit, boleh tak saya tambahkan cukai? Itu je sumber dia. Ataupun kita kembalikan cukai-cukai yang mungkin cukai yang dah dulu mungkin kurang popular, tapi kita kembalikan, mungkin kita ubah suai lagi. So benda ini perlu difikirkan oleh kerajaan. Dan di satu pihak lagi, rakyat masih lagi nak minta ni, nak lanjutkan dan sebagainya. So bagi saya, mana-mana benda ini boleh dilanjutkan, tetapi dengan bersyarat. Bukan seperti dulu di mana ya seolah-olah memang bantuan ini macam seolah-olah kerajaan memang hand out lah. Kami gunakan istilah hand out ataupun hanya direct. Tapi bagi mereka yang betul-betul memerlukan, yang putus makanan, yang putus kelangsungan kehidupan, mereka ini patut diberi keutamaan. Tetapi dia case by case. Bukan maknanya kita pergi ke stadium, satu stadium, okey, kita kata mai datang ke sini, kita beri bantuan. Begitu juga moratorium. Biar itu syarikat itu sendiri, individu itu atau peniaga itu berjumpa dengan bank atau untuk bernegosiasi. Jadi maknanya bukan blanket. So begitu juga saya mencadangkan untuk KWSP, walaupun para politician sukalah inilah waktu yang terbaik untuk mengajukan satu cadangan yang sebegini. Tapi saya bukan melihat itu dari segi politik. Saya ingin melihat dia sebagai satu keperluan, iaitu di mana kita tahu bahawa KWSP ini adalah forced saving, simpanan yang memang dipaksa terhadap kita, dan hanya mereka yang bekerja yang boleh mencarum. Dan ramai yang bila kita bertanya kepada mereka, kenapa you nak keluarkan? Dia kata, memang hampir 90% dia kata, ramai orang ingat dia hanya untuk dia berbelanja sesuka hatinya. Sebenarnya tidak. Seperti yang mereka katakan, itu adalah simpanan kami untuk masa depan. It is a kind of an insurance. So, jadi dalam keadaan COVID sekarang, ramai di kalangan mereka itu memerlukan duit tersebut. Jadi bagi saya, itu caruman diorang. Okey, jadi berikan peluang mereka daripada dia menunggu 30 tahun, umur dia berapa puluh tahun baru nak mengeluarkan caruman itu. Tapi ada juga yang berkata, ini tanggungjawab kerajaan, ini hak saya. So saya nak simpan, tapi itu tanggungjawab kerajaan ialah untuk memberi bantuan. Tapi dia tidak semudah itu. Okey. Cuba kita dapat pandangan Datuk Dr. Zakaria. Kita bercakap tentang membangunkan semula, Datuk sebut tadi domestic economy itu ya. Jadi apa sebenarnya yang perlu dilihat secara serius oleh kerajaan dalam menyediakan belanjawan 2021 ini? Apakah dari segi infrastrukturnya ataupun dari segi kemudahan yang sedia ada dan sebagainya? Itu sebenarnya memainkan peranan yang cukup penting dalam usaha untuk membangunkan, bukan sekadar memberi pakej rangsangan ekonomi sahaja, tetapi lebih daripada itu diperlukan sebenarnya. Jadi dalam belanjawan 2021 ini, apa harapan Datuk sebenarnya dalam usaha untuk membangunkan domestic economy itu secara keseluruhannya tu?
belanjawan ini untuk 1 tahun. Ya. Jadi kita menyediakan apa yang seperti Datuk Madeline kata tadi. Kita sediakan belanjawan ni pada tahun 2020 untuk 2021. Tahun 2020 ekonomi KDNK Malaysia akan mengecut. Ya. Maknanya dia tahun 2020 KDNK-nya lebih rendah daripada tahun 2019. Dan tahun 2021 dijangkakan KDNK-nya akan menjadi lebih besar sikit daripada 2020. Maknanya dia kadar pertumbuhannya positif. Ya. Walau bagaimanapun, ramai yang menjangkakan bahawa tahun 2021 KDNK-nya akan lebih rendah daripada 2019. Jadi bermakna pemulihan tahun 2021 itu tidaklah begitu besar sangat. Ya. Ada satu pemulihan yang saya rasa pemulihan yang kecil, pemulihan yang perlahan, dan yang pentingnya pemulihan yang tidak pasti juga sebenarnya. Jadi maka belanjawan 2021 ini perlu merangsang ekonomi itu sebab ekonomi yang terpaksa terus berkembang. Mana kerajaan perlu memastikan bahawa rakyat dapat berekonomi, dapat melaksanakan kegiatannya, dapat mencari nafkah, mencari pekerjaan, pendapatan dan sebagainya. Jadi dan kerajaan juga perlu menjana hasil daripada itu. Jadi bermakna selain daripada apa yang saya katakan tadi, kita membantu isi rumah yang terkesan daripada COVID-19 ini, kita juga perlu memberikan perhatian dalam tempoh 1 tahun itu. Kita perlu berikan perhatian bahawa ekonomi berkembang. Jadi yang tadi saya katakan tadi, tumpuan kita, saya bagi pandangan saya lah, pribadi saya kita patut berikan tumpuan kepada kegiatan-kegiatan domestik yang domestic orientation tadi, supaya kesan penggandaannya dalam ekonomi domestik tu menjadi lebih kuat, lebih kukuh dan kurang mengalir keluar. Jadi kita lebih fokus kepada dalam negara. Jadi bermakna di sini hasil yang boleh dijana oleh kerajaan tadi, seperti apa yang Dr. Madeline kata, hanya akan boleh tercipta apabila ada kegiatan. Kerajaan boleh mengumpulkan hasil. Boleh mengumpulkan hasil itu dan makna kerajaan boleh berbelanja. Jadi bermakna dalam hal ini, apabila kita nak memberikan perbelanjaan kerajaan seperti itu, kerajaan memerlukan hasil dan hasil yang dipungutkan sini mestilah melalui daripada kegiatan ekonomi yang rancak baru dia boleh pungut. Jadi kalau dalam hal ini, dalam belanjawan 2021 ini, bagaimana pertama kerajaan berhadapan dengan masalah dan hasil yang saya rasa makin kecil. Saya rasa apa yang kerajaan patut buat ataupun akan hadapi ialah fiskal defisitnya akan menjadi semakin besar. Dulu kita dah katakan bahawa kita tak sampai kepada kosong ataupun sifar imbangannya, tapi kemudiannya kita terpaksa merupakannya. Saya rasa 2021 ni kerajaan terpaksa juga membesarkan fiskal defisit ini. Cuma di sini kita tak meminjam dari mana? Nak meminjam daripada luar negara ataupun nak meminjam daripada dalam negara. Dalam masalah ini, saya rasa kita mungkin bernasib baik sedikit kerana kecairan dalam negara sudah baik. Jadi kita boleh mendapatkan pinjaman dari dalam negara. Sebab itu yang orang bercakap KWSP itu. KWSP dan juga KUAP dan juga lain-lain dana dan juga private sector saving, corporate sector saving cukup ataupun ada di situ. Jadi maknanya boleh meminjam daripada sumber dalaman itu. Menjana hasil ini
Menjana hasil ini Ya. sesuatu yang menarik sebenarnya. Mungkin sebentar lagi saya akan kembali semula kepada Datuk. Tapi saya nak dapatkan pandangan Dr. Marilyn lah. Ini pun isu yang penting sebenarnya seperti apa yang disebut oleh Datuk Dr. Zakaria tadi. Berkemungkinan tak dalam pembentangan belanjawan esok mungkin ada cukai-cukai baru akan diperkenalkan ataupun cukai akan dinaikkan. Dan ada juga pandangan yang mengatakan bahawa apakah perlu kita kembalikan semula GST itu? Ini satu perkara yang menarik. Sebelum ini dia belum tidak banyak dibincangkan ya, seperti juga KWSP ya. Dia hanya sejak kebelakangan ini muncul kita mendengar di sini sana bahawa dia kata kenapa tidak kita kembalikan kepada supaya GST dikembalikan, sebab kita tahu ahli-ahli ekonomi memang semua majoriti daripada kalangan ahli ekonomi menyokong GST berbanding dengan SST. Okey, sebab ketelusan dia, keupayaan dia untuk mengutip hasil yang lebih baik, lebih cekap, lebih dan sebagainya. Tetapi disebabkan oleh politik. Kita lihat bagaimana ia dijadikan sebagai alat politik untuk dikatakan di mana kerajaan PH pada ketika itu mengatakan dia akan menghapuskan GST. Itu retorik politiknya. Dan begitulah bagaimana rakyat begitu teruja bila dia tu, dan baru kita sedar bahawa bila GST ini dihapuskan bahawa sekitar lebih 30 bilion hasil daripada GST ini begitu saja. So baru sekarang ramai yang berkata mungkin kita perlu kembalikan. Saya besar kemungkinan kerajaan tadi Prof ada mengatakan ya sumber dalaman tadi, saya rasa keutamaan lebih daripada menggunakan yang ini, sebab cukai ni bukan sesuatu yang popular. Kalau kita nak letakkan cukai, you letaklah, kecuali mungkin cukai terhadap rokok dan sebagainya, tapi masih juga orang merokok, tak ada kena mengena. Itu yang bagusnya kerajaan kutip cukai, orang merokok ni ya ampun, dah lah COVID. Okay. So jadi bagi saya kalaupun ada memang ada di kalangan ahli even politik lah sedikit sebanyak mengatakan kenapa tidak kita perkenalkan balik GST. Bagi saya dia bukan semudah itu, dan kalau nak diperkenalkan pun bagi saya biar dia dalam berbentuk bukan sekaligus. Macam dulu 6%, terkejut semua orang, terkejut pengusaha, terkejut rakyat dan sebagainya. Kita sekarang dah berada dalam SST, mungkin yang kita perlukan bersifat hybrid, iaitu hybrid tu maksudnya daripada ulah sikit SST ni supaya rakyat tidak terkejut. Rakyat dah tak nak terkejut banyak sangat, especially dalam bajet ni. Ya, dalam bajet ni dia tak nak. So kita move on, and mungkin dalam 3, 4, 5, 6 tahun nanti di mana kita lihat keadaan ekonomi kita sudah mula ni, maka ruang untuk menambah baik sebab GST ni dia bagus, tapi pelaksanaan dia, isu zero ratednya, isu reimbursable dia sampai setahun tak dapat balik, maka syarikat-syarikat ini menaikkan harga, sedangkan GST itu sepatutnya tidak sebegitu. Jadi perkara-perkara ini perlu diperhalusi sebelum dia dilaksanakan. Jadi maknanya untuk bajet 2021 saya rasa mungkin belum lagi lah kot. Tahun depan saya tak tahu. Tumpuan ke Sabah dan Sarawak macam mana? Alamak, itu yang paling suka tu. Sabah. Ramai orang mengatakan mungkin besar kemungkinan bajet tahun ini akan memberi keutamaan sebab satu untuk reward Sabah ataupun mengatakan bahawa Sabah kita sebab you dah sokong kami, maka kami akan beri habuan. Habuan dia tak baik yang ayat tu. Dan untuk Sarawak pula ialah sebagai pancing untuk sebab ada saya tidak melihat begitu ya. Bagi saya di Sabah dua perkara tu yang sangat akan diberi keutamaan. Yang pertama tadi saya katakan ialah kesihatan. Memang kita dengar bagaimana Sabah antara negeri memang negeri yang paling tinggi sekali. So dan keadaan ini waktu ini dekat dengan bajet, dan kita tengok bantuan banyak disalurkan kepada Sabah. Itu yang diutamakan sekarang, iaitu melandaikan kelok untuk Sabah. Yang kedua, memastikan ekonominya pulih. Tapi keutamaan saya rasa peruntukan lebih untuk memulihkan ekonomi. Nah, dua itu di Sabah. Di Sarawak ada 3. Okey, 3. Tadi satu ialah pandemik.
Kedua ialah kelok pekerjaan dan memastikan kemunculan. Dan yang ketiga, memang akan ada peruntukan untuk memastikan PRN Sarawak itu adalah pancing-pancingannya sedikit. Lagipun ada pun memang kita mendengar janji-janji yang masih banyak projek yang belum dilaksanakan. Macam contoh kalau kita tengok Pan Borneo Highway, itu antara infrastruktur yang mega yang perlu diteruskan supaya mewujudkan multiplier effect yang disebut tadi. Itu je. Jadi di Sabah saya merasakan keutamaan 2 itulah. Tapi di Sarawak ada 2.5 lah. Mungkin 3 lah. Mungkin 3. Oh, lebih sikit lah. Lebih sikit. Tapi it's okay. Saya tak ada masalah dengan tu. Okey. Okey, kita di penghujung sebenarnya. Jadi Bang Keli, Profesor Emeritus Datuk Dr. Zakaria, apa lagi yang ingin anda harapkan sebenarnya daripada saya bajet? Saya nak cakap pasal GST. Saya cakap mungkin pasal GST ni lah kan. Okay. Saya fikir saya bersetuju lah dengan Datuk Dr. Melly tu lah. Ini bukan masanya lah. Dari segi politik pun tak bagus cakap pasal GST sekarang ni. Betul. Kerana kita mesti ingat bahawa GST ni ialah cukai kepenggunaan. Bermakna kita membincangkan soal bagaimana kita nak mencukai pengguna. Dan dia akan balik kepada kantung kerajaan persekutuan supaya kerajaan persekutuan dapat hasil. Dalam soal sekarang ni dari segi ekonomi je pula, kita patutnya nak memikirkan bagaimana kita nak memperkasakan penggunaan swasta, bagaimana kita nak memperkasakan consumption sebagai satu daripada sumber yang boleh menjana ekonomi. Dalam aggregate demand, C ni, consumption ini telah memainkan peranan yang penting. Jadi kita nak bagi dia disposable income. Jadi sepatutnya soal cukai jangan disebut. Jadi mana kita bagi dia pengguna supaya cukup fulusnya, cukup wang untuk dia berbelanja, supaya dia boleh menjana balik ke consumption tadi. Jadi dari segi pandangan saya begitulah. Bagi Sabah pula saya rasa saya sangat sedih lah. Sebab bila kita masuk ke wave yang ketiga ni, wave yang ketiga ni, Sabah kena teruk. Betul. Dan kalau kita tengok di Semenanjung pula, negeri-negeri yang tempat yang kena ialah Selangor, Putrajaya, Kuala Lumpur. Kalau kita campurkan ini, dia merupakan 40% daripada KDNK Nasional. Walaupun 3 ni, tapi 40% daripada KDNK Nasional. Dan banyak daripada negeri-negeri lain, termasuk Sabah Sarawak, bergantung kepada 40% ni, bergantung kepada Selangor, bergantung kepada wilayah Kuala Lumpur dan bergantung pada Putrajaya. Jadi dia punya linkages linkage effect tadi adalah meluas. Walaupun saya kata 40%, tapi dia lebih meluas daripada itu. Dan bagi Sarawak pula, bagi Sabah pula, tadi saya dah katakan gelombang ketiga ni memang memberi kesan yang sangat teruk kepada Sabah. Dan juga gelombang ketiga ni mengena Sabah. Tapi saya ingat bahawa Sabah adalah negeri yang termiskin di persekutuan Malaysia ni. Jadi di situ ramai pada orang-orang miskin yang miskin tegar dan juga miskin tegar dan miskin mutlak. Yang banyak di situ. Jadi makna kalau soal krisis kesejahteraan memang banyak kena di situ. Selain daripada yang saya katakan tadi, kebanyakan di kawasan-kawasan bandar, memang itu pun banyak di mana-mana kawasan-kawasan bandar, dan juga di Sabah pun begitu juga. Jadi saya fikir yang situ pun harus diberikan perhatian bagi Sabah. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Emeritus Datuk Dr. Zakaria Abdul Rashid kerana sudi bersama dengan kita di ruang bicara ini. Dan mungkin ada 1 minit saja lagi masa saya peruntukkan kepada Datuk Dr. Melly. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan sebelum kita berpisah. Bagi saya mengharapkan kita sebagai rakyat kita perlu lebih prihatin dan ini waktu yang terbaik untuk kita besok pukul 3 kita mendengar apakah bajet yang ada. Sebab bajet ini bukan hanya
hanya untuk kerajaan, bukannya sektor swasta. Sebab dia akan meninggalkan kesan kepada kita. Rakyat, ya. Dan di sinilah nanti dia akan menentukan bentuk atau jenis kerajaan yang kita nak dan juga parti pembangkang yang kita nak. Parti pembangkang yang kuat, kerajaan juga sama-sama kuat. Dan kekuatan ini datangnya juga daripada kita sebagai rakyat. So, tengoklah bajet besok dan memberi keutamaanlah dari segi memberi perhatian kepada bajet besok. Ya. Okey, terima kasih kepada Dr. Madeline. Esok pun doktor akan ada bersama kami juga Ya, kan? pukul 3. Pukul 3. Jadi banyak lagi yang akan diperkatakan. Jadi sesuatu yang ialah mendebarkan jugalah. Ya, sebenarnya. betul. Macam exam juga ni. Belanjawan 2021 dalam situasi negara menghadapi COVID-19, dalam keadaan negara menghadapi tekanan ekonomi dan sebagainya. Jadi kita tunggulah intipati dan juga bajet 2021 yang akan dibentangkan esok di Dewan Rakyat. Jadi terima kasih kepada semua yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini. Dan insyaAllah Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Thank you. Dalam usaha membendung penularan wabak COVID